Assalamualaikum, nama saya adalah Muhammad Aiman bin Muhammad Isa, PPT 2033 daripada Diploma Kewangan dan Perbankan. Hari ini saya akan menerangkan tentang pasaran modal. Pasaran modal merupakan pasaran harta kewangan jangka panjang yang terdiri daripada semua alat hutang awam dan swasta dan ianya melebihi 1 tahun. Ia merupakan pasaran yang memberi keperluan pelaburan dan pembiayaan dengan jangka masa panjang. Ia juga merupakan tempat di mana syarikat-syarikat yang berdaya maju bersaing untuk mendapatkan modal. Jenis dan fungsi pasaran modal. Pasaran modal terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, pasaran utama atau pasaran perdana. Pasaran perdana adalah penawaran saham buat pertama kali dari penerbit kepada para pemodal pada waktu yang ditetapkan oleh penerbit. Dalam pasaran perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana yang diperolehi untuk mengembangkan dan memperluas barangan modal. Selain itu, ianya digunakan untuk melunaskan hutang dan memperbagi struktur permodalan. Pasaran sekunder. Pasaran sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melepasi masa penawaran. Manfaat bagi perusahaan. Pasaran sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga dan perseorangan. Dengan ini, transaksi jual beli saham akan semakin meningkat. Fungsi pasaran modal. Fungsi pasaran modal ialah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih iaitu lender dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut iaitu borrower. Pasaran modal mempunyai dua fungsi iaitu dari sudut ekonomi dan kewangan. Di dalam ekonomi, pasaran modal menyediakan kemudahan untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan melaburkan dana, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Dan di dalam kewangan pula, iaitu dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiviti. Seterusnya, kebaikan pasaran modal. Kebaikan pasaran modal yang pertama ialah instrumen pasaran modal mempunyai kesyairan iaitu ianya dapat mengubahnya menjadi tunai dan secara tunai apabila ada keperluan dana segera dengan kos transaksi yang lebih rendah. Seterusnya, pelaburan saham memberikan hak pemilikan kepada para pelabur yang memungkinkan mereka memiliki suara dalam keputusan pengurusan syarikat. Yang ketiga, mendorong kepelbagaian dengan menawarkan pelbagai jenis pelaburan. Dan yang keempat, sekuriti pasaran modal boleh digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan institusi kewangan. Adalah pasaran modal Malaysia. Data menunjukkan pasaran modal Malaysia terus memainkan peranan yang penting dalam membiayai ekonomi domestik dan menggerakkan tabungan walaupun berdepan dengan keadaan yang bercabar pada tahun 2020. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ketika merangkumi laporan tahunan 2020 pada tahun ini, mereka berkata bahawa pasaran modal berkembang sebanyak 7% kepada 3.4 trilion ringgit pada tahun 2020 berbanding 3.2 trilion ringgit pada 2019. Ini menunjukkan pasaran modal terus meningkat daripada tahun 2019 kepada tahun 2020. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.